Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syahadah ni adalah satu tajuk yang telah dihilangkan daripada sistem silibus hampir 500 tahun yang lalu ketika Melaka ditawan, diceroboh oleh Portugis, oleh Belanda, oleh British. Maka rukun Islam tinggal 4: semayang, puasa, zakat, haji. Syahadah tu dah hilang dalam silibus. Sampai ke hari ini, pergilah di sekolah, pergilah di mana sekalipun, syahadah dah tak dibincang dah. Sedangkan bermulanya Islam itu dengan mengucap dua kalimah syahadah. Bunyal Islamu ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hilang. Orang tak peduli dah. Orang sibuk dengan solat je, sibuk dengan puasa, zakat, haji. Sedangkan 4 rukun itu sebenarnya bergantung dengan syahadah. Daripada syahadah dah lahirnya yang 4 rukun tu. So, ini dah kita nak perkenalkan sekarang ni. Sebab tu kita buat roadshow, jelajah. Sebab kita rasa kita perlu ambil tanggungjawab tugas Nabi. Kerja ni bukan tugas orang awam, tugas Rasul, tugas Nabi. Tapi kita tak mampu. Kita bukannya mertabat macam itu. Tapi orang kata kalau tak daripada tak ada watan, akar pun jadilah. Inilah peranan kita jadi. Baik. Jadi bila sebut syahadatain ni sebenarnya 2 syahadah, ataupun kita panggil 2 kalimah syahadah. Syahadah satu perkara yang amat berat. Barang siapa yang telah menerima akan kalimat syahadah atas diri dia, yang telah berikrar, telah bertasydid dan mengamalkan Islam, maka wajiblah atas diri mereka itu untuk menyebarkan kepada orang lain pula. Jadi wajib, bukan jadi sunat. Inilah kita akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Di akhirat besok Allah akan tanya, apakah kamu telah buat dengan 2 kalimah syahadah? Sebabkan kita ni dah tertipu, terpedaya dengan sistem kapitalis, dibuangnya syahadah. Sedangkan Islam itu terletak kepada 2 kalimah syahadah. Mana ada orang masuk Islam semayang? Mana ada orang mati nak kena semayang? Nak masuk Islam kena mengucap syahadah, dan nak mati pun kena syahadah. Jadi maknanya syahadah ni tak amat penting dan tak amat berat. Tapi kenapa ditinggalkan? Sebab itulah dia da'yah yang telah dilakukan oleh pihak-pihak kapitalis nak menghancurkan Islam. Dan Islam hanya bangkit bila umat mengangkat balik syahadah, meletakkan di tempat yang mulia balik, mengagungkan balik kalimat agung Allah dan Muhammad ini. Masa itu Islam akan bangkit. Jadi kita tengok dalam hadis, kebangkitan Islam itu berlaku di sebelah timur. Kita tak tahulah, kita doalah mungkin kat sini kat mana, wallahu alam, tapi disebut di timur. Dan ketika satu sesi kuliah yang lalu di Kuala Kangsar, saya ingat, orang Arab Yaman, dia duduk dalam kuliah. Habis dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, masalah terima syahadah ni kami di Arab," dia kata, "bukan masalah orang Melayu kalau ikut, sebab kami orang Arab di Yaman pun dah tak praktis. Akil balik, syahadah nak tak ada. Kami jadi Islam daripada kecil, keturunan mak bapak kami duk tumpang Islam kepada mak bapak, tumpang iman mak bapak, semua tumpang. Jadi hakikatnya Islam tu macam Islam tumpang." Dia tengok kuliah ni, dia kata memang kena terima. Betul, dia pakar Quran, dia penterjemah Quran, ada kat KL ni. Dia tak asyik bahasa Tagalog, bahasa Urdu, dia pakar bahasa. So dia kata ini tak betul lah macam ni, kena macam ni. Maknanya kan terima syahadah ni adalah menjadi suatu kewajipan kepada setiap yang bernama Islam. So jadi tajuk hari ni simple je, tajuk senangnya. Saya tak nak cerita yang panjang. Kita nak fikirkan, kita nak kongsi macam mana benda ni kena buat. Kenapa menjadi syahadah satu keperluan kepada setiap orang yang mengaku orang Islam. Okey, baik. So jadi yang paling asas sekali yang kita nak buat adalah, kita tengok sini ya. Benarlah kata Hujatul Islam Imam Ghazali, akan datang satu zaman tak ada yang tinggal lagi dalam Islam melainkan nama. Hari ni pergilah tanya, tengok budak kita. Tengok dalam statistik Jabatan Agama Islam, bukan sikit yang tak boleh mengucap ni anak Melayu sendiri. Pakai tudung pergi sekolah, tapi tak boleh mengucap. Yang tak tahu makna syahadah tu pun anak Melayu yang mengaku Islam tadi. Tinggal nama je hari ni. Sikit lagi tak tahulah apa kalau kita tak usahakan. Jadi insya-Allah
Allah akan pelihara agama dia. Tapi siapakah yang akan dipilih oleh Allah untuk menyambung balik risalah tauhid Allah Subhanahu Wa Taala ni? Siapa yang Allah pilih? Kita bukan kita minta, tapi kita rasa satu keperluan, satu tanggungjawab kita untuk bawakan dia ke tengah. Dan tidak ada yang tinggal lagi dari Quran, hanyalah lukisan lahirnya. Quran tinggal. Berapa orang yang boleh baca Quran? Boleh baca Quran, bolehlah baca Quran, tak betul atau tidak, wallahu a'lam. Satu hal. Baik. Islam hanya tinggal nama. Sebab kata Nabi dalam satu hadis, Islam ni gurabak. Gurabak ni dagang. Dia datang tak ada tuan. Bila manusia tak nak kepada dia, dia kembali balik kepada Allah. Dulu satu ketika dulu, awal tahun 90-an, 80-an, Quran yang dibaca tu naik terapung. Nampak satu orang ulama tu di Perak, dia tengah tengok Quran tu, mula dia tak percaya, tak percaya. Tiba-tiba Quran tu satu buku, helaian muka surat naik macam debu tu. Kosong muka surat tu. Depan dia sekali berlaku. Saya kenal lah. Tok Guru tu meninggal dah lah. Kes Allah tarik. Mana Allah beritahu dah, dia akan tarik, angkat naik sedikit demi sedikit. Apa tinggal kita lagi hari ni? Jadi kita masih berpegang kepada kalimat syahadah. Ni yang tinggal. Kita tak ada lagi. Ramai orang Islam hari ni hanya nama Islam tapi murtad pada perbuatan mereka. Seorang wali Allah Nabi Mesir, nama dia apa nama ni? Syekh tu, lupa nama dia. Dia sendiri kata macam tu. Orang panggil dia di Mesir ni ulama yang cukup hebat. Dia pun pernah bercakap macam tu juga tentang umat Islam yang hanya tinggal nama saja. Baik, kemudian masjid mereka ramai tapi isinya sudah binasa. Tak sesuai lagi dengan petunjuk Allah. Pergilah kat masjid ni tu tengok. Macam-macam undang-undang dalam masjid. Kan? Sehingga masjid tu tak disuburkan lagi dengan amalan-amalan untuk balik kepada Allah. Contohnya macam zikir. Masuk pula ajaran-ajaran baru ini dengan pahaman-pahaman Wahabiyahnya. Kan? Ini tak boleh, ni tak boleh baca, ni tak boleh baca, ni tak boleh baca. Jadi orang pergi masjid dah tak tahu nak buat apa dah. Yasin tak boleh baca, satu hal. Tahlil tak boleh buat. Apa lagi nak buat? Itu tak boleh baca. Ini satu masalah lagi. Okey. Ulama sudah menjadi ulama jahat. Mereka menjadi penyebar fitnah dan fitnah itu akan kembali merosak nama ulama itu sendiri. Nah, ini kita tengoklah ulama mana? Ulama yang banyak, ulama macam mana? Ulama su, mereka alim hukum hakam fiqh tetapi menyembah penguasa zalim kerana mereka menjaga kantung mereka, pangkat dan harta. Ini ulama yang ada hari ini. Apakah kita nak ikut ulama su? Ini kita punya persoalan hari ini. Ini persoalan kita, kan? Okey. Jadi, di manakah kita patut berada sekarang ni? Di mana duduk? Kita nak duduk kat mana sekarang ni? Bersama orang yang beriman di bawah bayangan Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah payung kalimah syahadah, atau bersama orang yang melarikan diri dari Allah dan kalimatnya yang agung? Nak duduk dengan siapa? Tadi saya sebut dah, kita baca wirid. Kenapa baca wirid? Dalam wirid yang kita baca tadi itu, semua zikir-zikir yang pahala dia syurga. Allah bagi syurga. Contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ketika Nabi Rasulullah Mi'raj jumpa dengan Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Muhammad, ya Muhammad, berisan kepada umatmu jangan lupa baca tasbih ni. Sebab setiap satu tasbih dibaca itu, Allah akan jadikan satu pohon di syurga. Satu pohon, satu tasbih. Kalau sehari dia baca 100 kali, 100. Pohon di syurga bukan macam pokok tu, pokok pinang, bukan macam pokok sawit. Satu pohon dia, satu alam tinggi tu. Perjalanan satu pohon tu sampai 300-400 tahun tak habis. Tu satu pohon. Satu pohon. Kalau satu hari 100 pohon. Kalau seumur kita, kita baca 1 juta, kita baca 1 juta pohon yang duduk di antara, bayangkan seluas mana nikmat syurga Allah bagi. Pun orang tak nak baca lagi, duk sibuk dengan FB lagi. Nak marah ke FB lah ni. Tu yang awak marah tu, lari left group berapa ramai. Kena marah sikit, tegur pasal FB, tinggal FB group. Marah. Kita bukan marah apa, takut jadi sesat. Baik, kita nak duduk kat mana ni sekarang ni? So kita kena decide lah, kita nak duduk di mana? Okey, baik. Kita pergi simple-simple asal ya pagi ni. Saya rasa ramai yang ada yang ikut, yang ramai tak ikut. Ini kita tengok dalam hadis Nabi baca tadi.
Islam itu dibina atas 5 asas utama. Syahadah sama. Selalu kita ulang. Kalau orang tak biasa tengok, dia akan tengok kan. Mengucap-ngucap lah. Mengucap adalah mengucap. Memanglah mengucap tu mengucap. Tapi mengucap lah, semua orang mengucap. Tapi konten dia, kandungan syahadah tu apa benda? Baru datang solat, puasa, zakat, haji. Itu baru datang itu. Kemudian kalau kita tengok Islam macam ni. Ni bukan Islam lah, ni Islam. Dia pernah mengucap. Tapi berapa orang yang mengucap dulu? Oh tak, sebab saya ni mak bapak saya Islam. Iyalah, betul lah. Kita pun tak kata tak Islam. Ya, kamu Islam, memang Islam. Tapi Islam macam mana? Islam yang mengikut pusaka Rasulullah atau Islam yang mengikut pusaka mak bapak kamu? Hari ni yang kita ikut pusaka mak bapak kita, maka perangai kita, kehidupan kita ikut apa mak bapak kita buat. Tu macam tu. Ni contoh. Kemudian kita tengok yang ni lagi. Okey, ni dia panggil ahkamul khamsah. Saya nak ringkas je. Ahkamul khamsah ni hukum 5. Ahkamul tu hukum lah. Khamsah tu 5. Kalau pergi ke Arab, kat Mekah, kalau orang Melayu pergi Mekah tu, khamsah rial. Apa dia khamsah rial? Khamsah rial tu 5 rial lah. Baju ni khamsah rial. Baik. Jadi rukun Islam tu ada 5 bahagian. Ini hukum 5. Kena mengaji ni. Ni yang kita kena mengaji ni. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dan kena hafal ni. Macam mana dia katakan wajib, macam mana dia katakan sunat, macam dia katakan haram, macam dia katakan makruh, macam dia katakan harus. So setiap hukum tu dia tertakluk di bawah 5 hukum yang 5 ni. Baik. Yang pertama sekali kita tengok. Okey. Ini hukum dia. Kita tengok haji dulu. Bila wajib dia? Tapi sedihnya kita musim ni tak boleh pergi haji. So kena tangguhlah waktu haji tu. Kan? Bila waktu wajib haji? Bulan Zulhijjah ataupun disebut sebagai bulan haji. Itu wajib dia. Sunat dia bila? Haram mengerjakan haji ada tak? Ada. Makruh ada, harus ada, semua ada. Okey. Zakat. Bila wajib zakat? Cukup haul dan nisab. Ni zakat. Kemudian puasa. Bila pula syarat wajib puasa? Ramadan. Bila pula syarat wajib solat? Sehari 5 waktu, sehari semalam. Bila pula wajib syahadah? Semua ada waktu wajib dia. Semua ada waktu wajib. Logik tak kalau syahadah tu tak ada waktu wajib dah? Logik tak logik? Tak logik. Mestilah ada waktu wajib dia bila? Bila waktu wajib dia? Dah unless semua ada waktu, takkan syahadah tak ada? Impossible lah. Nombor 1 tu akil balik. Ataupun bila sampai seru kan. Orang umur apa? 30 tahun. Mungkin ada sampai 70 tahun. Baru sampai seru, macam mana nak buat? Kita kena ikutlah. Baik. Apa hikmah akil balik? Kenapa Tuhan menjadikan akil balik pada tiap-tiap manusia yang hidup? Kenapa akil balik? Kenapa akil balik? Sebab sepadan akil ni maknanya berakal, balik ni sempurna tubuh badan dia. Eloklah, maknanya cukup akal untuk mengamalkan rukun Islam yang 5. Sebab akil balik adalah sempadan di antara iman dan kufur. Bila masuk si anak tu akil balik, sebelum dia masuk akil balik, dosa pahala dia tak ada. Dosa tak ada, pahala pergi pada mak bapak dia. Tapi masuk si akil balik, dia kena tanggung bebanan pahala dan dosa tu sendiri. Dia kena tanggung sendiri dosa pahala tu. Maka sebab tu akil balik, sebab tu masa ni penting. Tapi sampai sekarang ni saya tengok tak ada lagi orang yang buat majlis bila anak dia sampai akhir balik. Yang ada mak bapak buat apa? Happy birthday to you. You are born in a zoo like animals. Bukannya dia buat tu duk jadi murtad, jadi syirik, bakarnya lilin, jadi penyembah majusi. Bubuh lilin, tiup lilin. Kalau 10 tahun, kalau 50 tahun, kalau 70 tahun jenuh siap lilin tu. Berapa kali tak habis-habis.
Cucu kata, atuk kuat sikit atuk. Tok ni pun sembuh lah, tok berbodoh je ke. Jadi tak buat, sedangkan kita ni kena ubah, kena tukar kepada majlis bersyahadah. Ada mazhab Hanafi bagus, saya tengok. Ni kita cerita dia tentang macam mana, kenapa masa akhir balik tu orang-orang mazhab Hanafi dia panggil imam datang ke rumah, bila anak dia sampai akhir balik, dia panggil, dia buat majlis, imam tu akan ajar si anak tu. Saya pernah tanya imam di dia pegang. Saya tanya kenapa kamu buat? Dia kata kita mazhab Hanafi wajib terima syahadah bila sampai anak tu umur dia akhir balik. Mazhab Syafi'i? Kita mazhab apa? Syafi'i. Ya kan ni, Imam Syafi'i kenal kita tak? Nah, Imam Syafi'i kenal kita tak? Imam Syafi'i tak kenal kita. Habis macam mana nak mengaku mazhab Imam Syafi'i? Kenalah mengaji dengan ulama-ulama yang mengaji dengan ulama-ulama yang mengaji dengan ulama-ulama sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Barulah kita boleh kata aku adalah pengikut kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris yang lagi Syafi'i. Barulah betul. Oi, panjangnya Ustaz nak sebut ya. Panjang apa? WhatsApp kamu lagi panjang. FB kamu lagi panjang. Ucap sekali je. Allah, susahnya nak jadi pengikut mazhab. Dah tak mengaji? Okey. Jadi ini yang 5 lah. Faham dulu 5. Sunat haram tu saya cerita lagi. Cerita yang wajib dulu. Maknanya ni waktu-waktu wajib bagi dalam ahkam yang 5 ni dia perkara dia. Ada lagi lah, banyak lagi. Yang ni ini yang paling asas, yang paling penting sekali. Okey nah. Ni dia punya hukum hakam dia. Ya. Kita cerita ni bab-bab hukum. Bila hukum ni hak Allah, hak Rasul, kita tak boleh nak komen banyak pasal benda ni dah ditetapkan macam ni dalam Islam. Cuma kita bila kita tak mengaji, kita tak faham. Bila kita mengaji, kita akan faham. Okey nah. Ini cara umumnya macam ni lah. Nanti kalau nak tengok apa nama ni, hukum dalam syahadah ni, saya tunjuk ni sebab saya nak bagi tahu, nak remind, takut ada yang terlupa. Aku belum buat lagi lah. Kalau dia kena kumpul keluarga dia, kita buat. Amin tu. Kita nak buat gitu. Kita nak ajak semua kalau boleh, yang mana sahabat kenalan kita, yang rapat kita bersyahadah balik kembali. Tak kisahlah akhir balik ke sampai seru kan, yang penting sebelum kita mati sekali kita syahadah dulu. Dengan niat kita untuk terima agama itu sendiri. Okey. Baik. Ini dalam kita tengok dalam Al-Quran yang di surah Al-Fatihah disebut wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahqabiha wa ahliha. Jadi kat mana dalil dia kata terima syahadah tu, iaitu Allah mewajibkan dan Allah mewajibkan mereka menerima kepada kalimat taqwa. Jadi kalimat taqwa ni dalam ayat ni disebut adalah kalimat syahadah, sedang mereka lebih berhak dengan takwa itu dan menjadi ahlinya. Maknanya benda ni beban atas kita. Bila Allah mewajibkan, jadi satu keperluan untuk setiap orang kena kembali balik kepada kalimat syahadah. Okey, ni yang tentang dulu. Mana ada kalimat syahadahnya? Mana kalimat syahadah, mana rupanya? Kenapa dia katakan kalimat syahadah? Apa makna syahadah tu? Syahadah ni segi umum dia maksud dia, syahadah ni jelas penyaksian, menjadi saksi. Tu pentingnya, menjadi saksi. Okey. Ini kalimat syahadah. Kita tengok baik-baik kat situ. Nampak tak? Cuba kita tengok kataan apa kita nak sebut huruf dia. Tengok huruf. Alif, Shim, Ash, Hadu. Itu huruf lam lah. Ni dia punya apa ni, font itulah. Ashhadu alla ilaha illallah. Jangan baca ashhadu an. Tak boleh, dia kena la tu. Ashhadu alla la. Lidah tu naik ke langit ke mana? Makhraj lam dekat mana? Makhraj lam. Semua kat langit. Ni. Lam tu dekat dengan tari tu. La. Kita nak ucap kena elok la, bukan la. Tu jadi alhamdulillah, al tu asyhadu alla. Bila kita zikir la, Allah susahnya. Dah puluh tahun duk zikir, duk telan kat depan ni, semua borong kat depan ni. Jadi ha tu ha apa? Ha bulat ni bunyi dia kat mana? Ha ada dua. Satu ha pedas,
Satu lagi ha. Ha bulat, ha pedas, itik serati tu. Kalau mengaji dia baca Quran dia baca macam Arab, tapi Arab tak baca apa tu, dia lebih daripada Arab. Ha. Ha ni bunyi dia ha pedas. Kalau itik serati tu orang panggil lah kalau mengaji tajwid ni, kadang kita ajar sebut itik pedas macam mana. Ha ni dia bunyi dekat mana? Kat dada. Ha. Tekan dada, kata ha ada gegar. Ha. Jadi asyhadu cuba rasa dekat dada tengok. Kan? Orang pasal dada pun rasa apa? Dia rasa itu belajar lah kan. Kalau nak sebut tak adalah apa itu. Sampai nak pegang dada asyhadu tak adalah apa itu kan. Maknanya nak belajar ni kena faham lah masa amal tu. Masa nak buat tu dia rasa dada. Dah hari rasa tu okey lah, kita rasa hari dah. Kita faham asyhad. Baik. Jadi asyhadu ni dia satu bahagian lain. Asyhadu Allah tu. Dia mulanya syahadah kalimat la ilaha illallah tu, la ilaha illallah. Asyhadu tu penyaksian. Aku bersaksi, aku mengaku, aku beriktikad, aku berjanji setia, aku mubai'ah. Itu perkataan asyhadu. Mana? Sebagai saksi. Orang yang nak mengucapkan syahadah ni, dia kena jadi saksi. Mana asyhadu tu, aku naik saksi, maknanya aku bersaksi, aku menyaksikan apa? Bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Maknanya Allah tu yang esa. Esa apa? Qul huwallahu ahad. Esa pada zat. Katakanlah Allah itu esa. Esa apa? Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya, perbuatannya. Maka itulah dia rukun syahadah. Kalau dia rukun syahadah kat mana? Qul huwallahu ahad. Ada berapa? 4. 3 duduk kepada Allah, satu lagi kepada Muhammad. La ilaha illallah. Tu ada dia. Tengok baik-baik nah. 3 rukun syahadah. Pertama mengisbat zat. Kedua mengisbat sifat. Yang ketiga mengisbat perbuatan dia. Ini kalimah syahadah. Kalimah syahadah kena tengok perbezaan dengan kalimah thayyibah. Kalimah syahadah dia ada asyhadu. Kalimah thayyibah dia tak ada kalimah, dia tak ada syahadah depan ni. So sebutan dia pun tak sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So dekat sini jangan baca wa asyhadu anna. Dia bukan huruf mat. Anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur, bukan Muhammadar. Sebab dia ada subjek dia kat sini. Siapa ni kita fokuskan itu. So kena faham perbezaan dia. Kat sini yang banyak orang duk baca salah. So betul balik. Dia salah. Betul balik. Lepas ni pulang sekejap ya, ngantuk pun tak apalah 2 jam ya. Ngaji tu dia faham ni. Sikit dia pasal. Kita tak salah sebut. So bila kita sebut la ilaha illallah tadi apa? Ingat dah tadi zikir khusus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'u illallah. Ni la ilaha Muhammad. Kalau yang ni ni beza dia. Faham kat situ. Wa asyhadu anna Muhammadur. Ingat tu. Muhammadar kat mana? Kalimat syahadah. Bila kita mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pergi biasa. Benda ni. Baik. Mana kalimat yang nak mati? Bawah. Itu masuk Islam, itu mati. Kalimat syahadah dia ada 2. Satu kalimat hidup untuk orang hidup, satu kalimat untuk orang mati. Lepas tu Nabi kita mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tak tu je. Tu kena ingat. Mana kalimat mati? Ini sahaja. Tak perlu yang ini. Sebab Muhammadur Rasulullah, kita nak menegakkan syariat Allah, nak menghidupkan syariat Allah dalam muka bumi ini, maka kita kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi nak mati, Nabi dia sebut la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalam dia kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Maknanya jangan, tak payahlah, tak sempat. Takdir kan kita tak tahu. Kita ni semua kita tak tahu macam mana
sikit Macam mana keadaan mati kita tak tahu macam mana. Ada yang mati aksiden, ada yang mati macam-macam kematian, kita tak tahu. Maka kalau disebut panjang-panjang, takut tak sebut, tak tempat. Contoh beginilah, ni kita cerita lah. Kan kita minta aksiden dah berlaku, aksiden terkepit, tahu dah, kita dah datang dah, kita dalam keadaan mati. Apa yang kita nak ucap masa tu? Mungkin tak sempat ucap kalimat ini dah. Yang tinggal itu Allah. Macam kata Allah tu, kita dah yakin dah, hanya Allah yang kita sebut. Itu yang Allah nak. Tak itu, masa mati itu i'tiqad kena pegang Allah saja yang kita sembah, tu cukup. Dah tak ada semua dah. Lidah dah tak ada dah, mulut dah tak ada dah, hancur dah. Nak sebut dengan apa? Sama dengan orang yang mati ketika dalam koma ke hospital. Saya cukup banyak kawan-kawan pergi ziarah, sampai-sampai ziarah dah tengok tak ada apa dah. Kita cuma boleh bisik di telinga dia. Itu pun kita tak tahu sama dia boleh okay. Sebab apa dia koma? Sebab ketika itu Allah ambil roh tu letak tempat lain. Soal bagi lepas dulu, ringan sampai habis jawab. Bila mati tu nanti dia balik tu balik mudah tu. Apa tengok orang sakit kan, tengok kenapa dia koma. Jadi okey, bagaimana orang yang mati dalam keadaan koma? Dia tak boleh ucap. Sama yang orang mati aksiden tadi, yang mulut dia pecah apa semua dah, cuma tinggal, dia cuma tinggal nyawa lagi dah nak balik kepada Allah. Maksud tu apa yang dalam i'tiqad dia? Sebab tu kena ada i'tiqadu jazimu mutabiqul lil waqi' adalil. Kena ada i'tiqad yang jazam, yang berbetulan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia? Iaitu mengesakan Allah, mengesakan sifat Allah, zat, sifat, af'al. Yang ni kena duduk dalam hati, tak boleh tinggal. Tinggal tu kufur dah jadi. Kena pegang betul-betul. Jadi kalau tak kedai kan kita nak ajar ni, bukan tak nak ajar semua. Ni kalimat hidup, ni kalimat cakap ni, kalimat mati. Yang saya sebut dalam hadis Nabi tadi tu. So, jadi kalimat ni penting, sangat penting. Sebab orang nak mati mana? Sembahyang, mana ada puasa, semua kalimat ni. Maka kalau Allah tak kedaikan kita tu, Allah nak mudahkan kita. Dia sakitkan dulu 2 bulan, 3 bulan terlantar, sempat kita nak wasiat. Kenapa? Takut tak sempat. Takut Allah ambil terus. Macam mana kita nak? So kena well prepared. So kita kena get ready. Sebab tu kalimat ni saya cukup nak ngajar yang bukan nak ngajar, kita nak sampaikan kalimat ni supaya kawan-kawan kita dapat fikir balik ni. Kalau apa-apa berlaku, dia dah teringat dah masa dia ngaji. Mungkin ada orang yang meninggal, dia teringat masa dia ngaji dulu. Boleh. Dia teringat masa dia ngaji dulu. Masa dia nak mati tu, dia tak ada siapa dah masa tu. Siapa nak datang tolong dia masa tu? Ada tak pertolongan? Ada. Siapa dia? Amalan satu. Yang kedua, para guru kita yang mursyid, yang kita ikut ni tarekat, orang tu akan datang. Banyak sejarah-sejarah, kisah-kisah guru datang tolong. Contohnya satu kisah bagi Sultan Aulia ni, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia bukan takat tolong masa nak meninggal, malahan ketika mengkawanaki soalan kubur pun pertolongan tu datang. Jadi maknanya kita kena mendekatkan diri kita kepada para ulama. Sebab ulama ni siapa ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Maknanya ulama ini adalah waris kepada Nabi. Nabi dah wafat, yang tinggal siapa sekarang ni? Ulama yang mana? Ulama yang mana? Ulama ahli akhirah. Ulama ahli akhirat. Ulama dunia tak boleh ikut yang tadi dah sebut dah. Ikut ulama dunia, kita nak cerita supaya belajar mencari ulama ahli akhirat. Ulama ahli akhirat ni dia ngajar sekupang pun tak ambil. Sekupang sim tak ambil. Kalau ulama dunia siap ada PA lagi. Okey, ana kalau nak pergi 5,000 first flight. Kalau pergi Kuala Kangsar tu flight tak ada. Tak apa. First class. Jangan ikut ulama ni, ulama hebat ilmu dia. Cakap di sini. Pasal ulama suk dia panggil. Tak boleh, jangan. Bukan dunia kita yang ni, ya. Okey, faham tak ni? Nak ucap tu? Baik. Kita bicara sama. Asyhadu bagi habis. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak betul bunyi pun tak betul dah. Dia tak betul bunyi. Asyhadu. Dengan ashab tak boleh. Ashab tu salah. Asyhadu an la ilaha
illa tu maknanya melainkan Allah. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Ha nak mati kat mana kat belakang? Nak mati ha tu macam mana? Ni, nak matikan huruf ha ni kat belakang ni macam mana bunyi? Baik. Kat sini ada orang panggil apa? Sabdu. Orang Melayu panggil apa? W. W kan? Ada tu huruf kecil alif. Alif tu dia kena baca 2 harakat. Mana 2 harakat? Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Baru mati. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Tak boleh. Pasal dia 2 harakat. Dah baca kat situ. Siapa nak sebut? Jadi ha illallah ka ha illallah. Pelan sikit, sabar kejap yuk. Kat situ jangan laju benar. Gopoh sangat. Nak habis cepat je. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekejap ambil, jangan lah. Dia bukan lah ni. Illallah. Yang ni yang kita takut tu sebut tak betul dalam sembahyang tu. Lagu saja. Okey. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sikit punya pasal habis tak sah sembahyang kita. Jadi sebab tu orang yang mengaji beramal tanpa ilmu batal. Al-amalu bila al-mim mardud. Beramal tanpa ilmu itu habislah sia-sia saja. Okey, ini yang pertama. Yang keduanya sama juga, cuma kita ambil di sini saja. La ni dia ada kaedah dia. Kalau nak pahala banyak, baca la ni dibaca berapa harakat? 6 harakat. Ilaha satu harakat. La ilaha illallah. 6 harakat. So jadi 6 campur 2 jadi 8. 8 campur 6 jadi 14 harakat dia dibaca, maka Allah bagi 4,000 keampunan, 4,000 pahala, masya-Allah. Elok belakang tinggal panjang sangat, lebih harakat belakang. 6. Okey. Jadi bila orang tahlil, perasan tak bila kita pergi tahlil rumah orang kenduri kena tu dengar kena Tok Imam dah lagi. Dia mula dulu. Afdalu zikri. Dia kata sebut apa? Afdalu zikri, afdal zikir. Afdalu zikri fa'lam, katakanlah fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia kata sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni 2 jadi 6, 8, 14. Tu dia kaedah tu sendiri belajar. Tapi kalau nak lepas ni yang mula kita nak zikir nanti, zikir tu dulu. Lepas tu kita la ilaha illallah. La ilaha illallah. La tu nak letak kat mana? Kha tu nak letak kat mana? La ilaha illallah. Mana dulu? Kanan ke kiri? Apa dia kanan kiri? Nak kepala kita nak pergi ke mana? Straight boleh. Straight boleh ha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu memang kerja dulu askar lah tu. Yang jelis pecah ni ha. Ni kalau bukan askar macam mana? So sunat diambil di sebelah kiri, dipukul kepada syaitan. La, nafikan. Mana tempat nafi? La ilaha illallah. Dinafikan. Ni kalimat nafi. Menafikan. Ilah ni Tuhan yang disembah lain daripada Allah ni, nak dinafikan. Sekiranya kalau ada Tuhan zat yang macam Allah ni, kat ilah ni, la ilaha illa ni mengisbatkan Allah ni yang diisbatkan. Jadi la ilaha illallah. Illallah maksud illallah tu kita balik ke kanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ke kanan ke malaikat ni? Ke kanan. Kiri ke kanan. Ada yang macam-macam kaedah lah. Ini yang paling asal. Jangan kata tak ada pula. Tak, ada lagi kaedah lain. Ada daripada atas, la ilaha illallah. La ilaha illallah, ke hati pun ada juga. So hari ni ambil satu dulu, baca satu dulu. Okey kan? Baik. Ni kalimah syahadah. Islam ni agama khusus kepada Allah, turun kepada seluruh manusia daripada Nabi Adam. Jadi setiap nabi dan rasul itu adalah khusus Allah
dan disertakan dengan panduan. Allah turunkan kat kita Quran sebagai panduan. Dan kita jangan tinggal dua benda ni. Siapa pegang tak sesat. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Yang keempat. Kemudian kita mazhab Syafi'i ada lagi tambahan dua. Apa dia? Apa dia dua lagi? Apa dia? Quran, hadis. As-Sunnah tu hadis lah. Quran, hadis, ijma'. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Ijma' ni himpunan kata-kata ulama, muafakat ulama bila ada masalah-masalah macam sekarang ni. Apa hukum FB? Mungkin saya tak lagi fatwa, saya bukan orang ahli dah. Maka ijma' berkumpul, buat musyawarah, bincang tengok dari segi hukum dalil. Boleh pakai FB, tapi bagi wanita tidak boleh bertabaruj. Tabaruj tu hukum dia haram. Boleh dapat. Tabaruj tu menunjuk wajah dia, menjual wajah dia kepada orang ramai. Bila masuk FB ni media sosial. Bila media sosial ni terutama isteri, nanti kena ingat isteri minta izin dulu. Ben, hamba ni nak masuk dalam tu. Habis izin tak? Tak boleh mu ni. Tak lenyap apa ni dia kata. Minta izin suami. Minta izin suami tu. Kalau suami bagi, suami takut. Betul. Memang ada suami tanggung pun. Kalau suami kata, tak boleh. Kamu ni isteri aku. Kamu nak tunjuk kat siapa dalam FB tu? Sebab tu isteri bila dia masuk dalam, dia publish muka dia, tunjuk posing kat situ lah, posing kat sini lah. Sebenarnya dia adalah isteri kepada public, bukan isteri suami dia lagi. Kena balik minta izin. Sabar-sabar. Sedap jawab. Sabar kejap lagi. Sabar lagi macam mana? Minta izin tak boleh. Tak, benda ni Benda betul. benda betul. Benda syarak. Tu yang awal left group banyak tu. Bila saya cakap marah, left group. Tak tahan. Okey. Ustaz yang semayang 1 meter berjemaah ni macam mana ni? Sabar balik saya untuk habis ni. Lagi saya balik. Last sekali. At the end of the kuliah. Okay. Cerita ni. So jadi, itu dia panggil, ni fatwa, contoh kita fatwa. Bila tabarruj ni paling banyak perempuan yang tak faham hukum tabarruj. Dia kalau ambil gambar macam tu, dia bukan panggil tabarruj, tapi bila dia expose herself, her face, tunjuk ke orang, action sini, nak tunjuk slimming lah, guna dia produk slimming. Dulu produk dia 108 kilo, sekarang tinggal 54 kilo. Hak 54 kilo dia ambil tepi ni. Nak beritahu produk tu laris. Ya. Tabarruj. Dia dedah diri dia tabarruj. Especially isteri. Dia tunjuk bukan dia masuk FB tu, yang tengok dalam FB tu siapa? Manusia-manusia kaki perogol, kaki sek. Dia pun boleh ambil gambar bini kita ni tu, ambil gambar tu, dia berlibat macam-macam kat gambar tu. Dosa pergi kat siapa? Kita. Laki dah tanggung dosa. Tapi perempuan tanggung dosa juga. Dia tak minta, kamu tak minta izin aku, maka kamu yang tanggungjawab. Nanti yang slot lagi kita cerita pasal apa? Macam mana hukum hakam bila kita expose diri kita dalam media sosial. Sekejap lagi. Kita ni dulu. Jadi agama ciptaan kebijaksanaan fikiran manusia ni bukan. Ini bukan. Kalau manusia cipta agama ni bukan. Sebab dia adalah agama wahyu dari langit yang dibawa oleh Nabi SAW. Bila sampai kepada Nabi akhir zaman, Islam dikembangkan melalui 2 kalimat syahadah. Dan setiap Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah tu ada. Wa Adam khalifullah kepada Musa, asyhadu an la ilaha illallah, Musa kalamullah. Kenapa Musa kalimullah? Nuh Najiyullah. Dia nama Nabi ingat Ulul Azmi. Najiyullah. Nuh Najiyullah. Adam Khalifullah, Musa kalimullah, Nuh Najiyullah, Isa Ruhullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Nabi kita Muhammad. Ingat nama Nabi Ulul Azmi ini, dia ada gelaran bagi dia. So gelaran ni penting kan? Sebab tu dia ada nasyid yang nasyid yang kita baca, nak ingatkan balik kan ucapan-ucapan. Jadi bila Isa asyhadu an la ilaha illallah wa Isa Ruhullah, Isa Nabiullah, Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad ni memang sangat istimewa dalam Nabi. Jadi maknanya so kita sebagai penanggung kalimat syahadah, orang yang sangat Allah mulia, Allah raikan kita. So kita kena jaga kalimat itu. Okey. Ni tujuannya apa? Untuk membezakan orang yang sudah beramal dengan hidup Islam dengan syahadah dengan tak sama. Sebab tu kena mengucap. Bila kita mengucap syahadah, kita declare Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi Muhammad diajar oleh Jibril, apa yang diucapkan oleh Nabi?
syahadat. Iqra fi Muhammad. Ucap olehmu. Tak 3 kali tak boleh. Ya. Sampai kali ketiga baru boleh yang Nabi ucapkan. Iqra, ucapan, katakanlah. Ini sekarang ni syahadah kita nak ucap ni. Dalam syahadah dia ada iqrar. Yang kedua tasydid. Yang ketiga amal. So Nabi sebut iman ni 3 bahagian. Pertama iqrar bil lisan, wa tasydid bil qalbi, wa amalan bil arkan. Iqrar dengan lidah, tasydid dengan hati, dan diamal dengan anggota jawariah. Itu 3 benda ni adalah menunjukkan tanda orang tu telah menerima akan agama dia. Sebab tu dia kena iqrar. Maknanya iqrar, asyhadu tu, iqrar tu. Okay. Ini persoalan syahadah. Kita tengok satu kan, perlukah orang Melayu kepada syahadah? Menerima mengucap dua kalimah syahadah. Ni kita orang Melayu ni. Ya. Atau memadai dengan menjadi Islam keturunan atau Islam baka. Orang panggil Islam tok nenek. Atau cukup dengan mewarisi Islam dari mak bapaknya. Tak payahlah muncak-muncak apa tu, semua sesat semua tu. Semua sesat je. Tak payah, cukuplah mak bapak kita kawan Islam. Mula dah. Kita kan nak gaduh. Baik. Mampukah Islam keturunan atau Islam warisan mempertahankan ajaran Islam daripada dinoda atau ternoda? Mampu tak mampu? Hari ini orang Melayu Islam keturunan lah yang paling banyak masalah, yang berzina, dadah, rempit dan pelbagai dosa dan maksiat dan Allah dan Rasul. Inilah rupa dia kalau dia tak terima syahadah. Kita bukan nak tegur, bukan nak kata, kita nak cerita realiti yang berlaku akibat tak terima syahadah. Inilah akan jadi. Takkan kita nak biar selama-lamanya perkara ni berlaku. Semua yang ini yang kita dah cukup maklum, cukup faham sekarang ni. Okay. Kemudian siapa yang salah? Siapa yang salah sekarang ni? Sistem, masyarakat, ibu bapa, bisikan syaitan, atau iblis, sebabkan iblis. Ini saja kita nak bagi, nak faham siapa yang salah persoalan. Masyarakat pun main peranan juga. Masyarakat pun peranan juga. Kita ni masyarakat lah. Ini bukan anak saya pun. Tapi kita sebagai ahli masyarakat berhak atas kita sampaikan pesan-pesan. Kita nak pesan. Okey. Itu Dajjal. Tengok macam mana. Ni cerita ni dah lama dah ni. Silat ni dah lama sebenarnya. Itulah berjaya merancangan melahirkan zuriat-zuriat mereka. Kat mana? Inilah zuriat mereka yang mereka lahirkan. Yang kita tengok. Okey, kalau keseluruhannya kalau kita tengok ni tahun 2004 74,000 yang rekod tanpa apa-apa. Sekarang ni yang mana tak kahwin lagi, takut-takut esok terkahwin dengan anak zina. Bukan salah anak zina tu. Anak tu tak salah. Anak tu tak salah. Tapi zuriat besok yang akan dapat, zuriat dah tak comel dah. Zuriat ni. So nak kena betul balik. Banyak masalah kita dalam masyarakat kalau nak baiki balik. So lebih baik kita selamatkan daripada benda tu rosak. Baik semua orang ni dah bekerja. Sekarang ni saya bicara sama seorang. Lepas ni Datuk kat mana? Ampang. Siapa lagi? Ni pakcik ni mana? Greek. Semua tanggungjawab. Semua tanggungjawab nak ajar manusia ni. Ni yang mengatakan Islam 44,000 yang Melayu. Alim nak bin siapa? Supaya tak malu, bin nama kita. Dah jadi haram. Tak boleh anak angkat bin nama bapak, tak boleh. Tak boleh. Dia kena bin mak dia. Bin mak pula orang tahu pula. Masalah. Tak boleh. Kena bin mak ataupun Abdullah ataupun mak dia. Kalau tak ada nama mak dia, bin Abdullah. Okey. Ni contoh. Ni contoh lah tengok permasalahan ni. Ni saya nak bagi kita share tengok kan. Kenapa benda ni berlaku? Kita tengok, kita tukar marah. Tu jahat tu mak rempit. Ni kaki zina. Ni kita sokong, kita marah. Apa kita buat? Ada tak usaha kita nak ajak benda ni keluar daripada duduk dalam maksiat selama-lamanya? Kita kata, esok Allah tanya kita, kamu tahu kenapa kamu tak kumpul orang? Kamu kenapa tak ajak? Soal nak bagi hidayah orang tu, ni makcik, mamat dua orang ni nak bagi hidayah bukan kerja kita. Kerja Allah Ta'ala, kerja kita apa?
mengajak mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah orang yang terbaik. Sebab tu khairul ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini cerita orang yang umat yang terbaik, mereka yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada daripada yang mungkar. Ini kerja siapa? Kerja kita yang telah bersyahadah. Jangan ingat bersyahadah cari duit. Tak boleh lah. Ini contoh sikit. Kita bagi faham sikit je. Baik, bila Melayu tak sembah Allah, mereka sembah apa? Apa tahu? Ni. Tengok tu ni. Best. Terkini ramai lagi yang semasa yang mula menyembah Tuhan Dajjal. Tauhid ni makna tauhid yang melampaui batas. Siapa yang melampaui batas? Iblis, laknatullahi alaih. Apa nama dia? Azazil. Sebab tu bila sebut Azazil, bila saya sebut Azazil, semua orang kena jawab apa? Bila sebut kafir, sama juga laknatullah. Bila sebut Dajjal, laknatullah, yang dilaknat oleh Allah. Kena sebut gitu. Ni kita sikit lagi. Siapa lagi kena laknat begini? Isteri-isteri yang meninggalkan tempat tidur daripada suami dia pun dapat laknat daripada Allah. Siapa? Ini Datuk kata peluang aku hari ni. Tak ada. Apa saja. Saya nak kena cover benda macam ni. Sebab banyak orang perempuan lagi nak kahwin, dia tak faham tanggungjawab dia kepada suami. Bukan salah dia, mungkin ilmu tu tak sampai. Nak cerita, kita ni Datuk, orang marah pun, kita pendakwah ni, orang nak maki hama pun Untuk ajar anak menantu. Jadi untuk anak menantu kita faham supaya dia tak menderhaka kepada suami. Sebab Nabi kata, kalau sekiranya Allah izinkan aku supaya manusia boleh sujud kepada manusia, yang pertama aku perintah sujud adalah isteri kepada suami. Isteri sujud kepada suami macam Hindu tempat tu lah. Bukan anak bernama. Ustaz. Isteri kepada suami. Anak ngamak ni lebih daripada tu lagi dah. Tapi tak ada sampai sembah kaki tu. Boleh tak salah. Tapi kita nak cerita, kalau sekiranya Allah izin, Allah tak izin, maka Nabi tak suruh isteri menyembah suami. Baik, kat mana berlakunya sehingga perempuan dilaknat? Keluar rumah tanpa izin, contoh. Dia duduk dalam bilik sekali, dia tak nak tidur dengan lelaki dia, dia lari tidur bilik satu lagi. Bilik rumah orang kaya tu 6-7 bilik kan. Jadi dia kata, your room is there, this is my room. So you can sleep at your room, I sleep at my room. Tapi hang tu bini aku, hang tidur situ kenapa? Maka selagi dia tak balik minta ampun pada suami, Allah laknat saya pagi. Bila Allah laknat, malaikat laknat. Bila malaikat laknat, burung beriak laknat. Semua laknat kat dia sehingga dia minta ampun pada suami dia, baru laknat tu terangkat balik. Laknat ni sama dengan laknat iblis ni. Laknat tu sama dengan laknat iblis, laknatullah. Berat tak punya tu? Isteri yang tahu, dia tak kabak kerja tu. Dia buka account FB bagi minta izin suami dia. Everybody lah benda ni kena faham, nampak hukum. Dia ada kitab yang ada Muhimmah. Kitab ni cerita sangat detail tentang suami, isteri, isteri suami. Suami pun sama juga dengan isteri. Okey. Jadi taghut. Ini hari ni yang berlaku. Siapa yang berkata? Syaitan. Syaitan ni adalah taghut. Dia ni syaitan. Seperti Iblis kata apa? Barang siapa yang tiada guru baginya, akulah guru baginya. Boleh. Sebab tu tak boleh. Sebab tu kita dalam Islam kena cari guru. Kau mana pun kena cari guru. Sedihnya hari ni ramai orang tak minat cari guru. Dia kata dia ada Syekh Google, Wal Chrome, Wal MP. Ustaz tu dah ajar Ustaz. Yang Ustaz cakap tu aku klik dalam internet, connect dalam tu. Tu untuk guru kamu lah. Kita pun tahu benda tu. Jadi ini cerita dia. Ini cerita dia. Hari ni ramai orang Melayu, tak usah cerita orang lain, orang Melayu dah menyembah Tuhan Dajjal. Sebab apa? Tak percaya, tak ada handphone, boleh hidup dah tengok. Nafsu amarah tadi tu apa? Nafsu paling jahat tu. Nafsu ada 7 tingkatan. Dimulai dengan nafsu ammaratu bisu, nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mulhimah. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Yang keenam, nafsu radiyah, mardiyah, kamaliyah atau kamilah. 7 tingkatan nafsu. Jadi manusia mana-mana pun akan bermula dengan amarah. Amarah ni nafsu dia macam orang kafir. Nafsu dia. Baik. Ada 10 perkara dalam nafsu amarah. Sombong, bongkak, riak, takabur, ujub, semua itu semua nafsu amarah. Maka haram bagi umat Islam memakai pakaian amarah. Lawamah pun tak boleh lagi. Mulhimah pun tak boleh lagi. Nafsu ni masih lagi ada perasaan-perasaan sombong, riak lagi.
Yang boleh satu yang nafsu. Nafsu apa? Mutmain. Nah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i. Jadi malaikat maut bila dia datang kepada orang yang nak mati, dia akan seru dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Bayangkan kalau kita duduk di nafsu yang ketiga belum mutmainnah. Nafsu mutmainnah macam ni. Nak cerita nafsu ni, nak faham nafsu ni macam ni. Mula-mula, okey, cikgu mengajar tentang laut. Budak tu nak tengok laut. Laut ni begini, ada air lah, begini cerita. Okey, besok nak pergi berjalan. Naik bas. Sampai di tengah jalan, nampak miraj. Apa Melayu panggil apa? Fata Morgana. Nampak miraj, budak kata, cikgu, sudah sampai laut. Cikgu kata, itu bukan laut, itu adalah pembalikan cahaya, dipanggil miraj. Okey, ni bukan lagi laut. Jalan ke depan lagi, nampak dah pokok kelapa, pantai. Murid kata, itu kan laut. Belum, laut balik sana. Pergi sampai bas berhenti tepi laut, turun bas, cikgu kata, anak murid sekalian, itulah laut. Murid ni berjalan, pakat turun bas lari, pergi sampai tepi laut, masukkan kaki ke dalam air laut, itulah nafsu mutmainnah. Maknanya nafsu ni dia alam dia totally different, berbeza daripada yang ketiga. Jadi dari segi alam pula, alam syahadah. Yang kedua tu alam misal dia panggil, alam jin. Alam jin ada 14 alam. 7 alam jin Islam, kafir, 7 alam lagi jin Islam alam dia. Yang di bawah ni, satu alam jin ni dia ada 14 alam. Alam jin yang pertama kalau dibanding dengan alam kita yang pertama ni, alam syahadah kita bila dibanding dengan alam jin yang pertama, alam kita jadi biji sawi. Alam jin tu jadi laut yang luas tak bertepi. Itu keluasan dia. Alam jin yang pertama pula dibanding dengan alam jin yang kedua, alam yang pertama jadi biji sawi, alam yang kedua jadi laut yang luas tak bertepi. Macam itulah. Naik sampai 7 alam, tu 7 alam tu dikuasai oleh jin yang bernama Ifrit. Yang ketika Nabi Mi'raj, Nabi jumpa jin tu, dia pegang cambuk api nak pukul Rasulullah. Sehingga Jibril pun ajarlah doa kepada Nabi, Nabi baca doa, terpelantilah cambuk api tu. Jin Afrik. Ya, Afrik. Jadi setiap alam tu, 7 alam jin ni ada nama Maimun, Maru'ah, Ahmar, nama jin kafir. Naik 7 alam lagi jin Islam. Jin Islam nama dia hampir-hampir sama dengan nama jin, nama malaikat. Contoh dia, kalau Jibril, Jibriyail. Silap sebutnya jin. Ingat malaikat. Mikail, Mikiyail. Syamsiyail. Itu nama dia. Dekat. Tapi jin Islam ni tak kawan dengan manusia. Yang duk kawan dengan manusia ni jin yang fasik, yang farid tadi. Dalam alam jin fasik ni, jin afrid aja. Di bawah ni jin Islam yang fasik, jin kafir. Tu ada 2 kumpulan dalam alam jin tu. Yang dalam FB ni kejap ni nak cerita macam mana manusia ni dibawa masukkan oleh Dajjal ke dalam alam jin yang pertama ni. Okey. So jadi baik. Pasukan elit iblis di media sosial. Biasa sebut elit ni dahsyat ni. Elit. Terlatih. Okey, very good. Terlatih. Sekarang ni setan-setan iblis yang duduk dalam media sosial, dia duduk kat handphone ni, semua yang terlatih. Dia tahu macam mana nak guna jari kita ni. Dia akan pegang jari kita. Kita sebenarnya nak cari tajuk Tarekat Ahmadiyah. Jumpa benda lain. Projek, program menjana keuangan sehari RM1,000. Terlupa ke Ahmadiyah, lepas kat duit tadi. Kono terus lupa dah tu Tarekat Ahmadiyah. Sejam Allah baru teringat. Dan pasal dia teringat tu, hati tawa dah. Alam lain. Alam. Jadi handphone ni adalah alat yang digunakan untuk bawa manusia masuk ke dalam alam mistik, alam jin tadi ni. Alam jin tadi saya tunjuk gambar dia. Okey. Ini tajuk dia. Macam mana pelayar di media sosial selalu terbabas dan sering tewas dengan emosi, nafsu, perasaan dan bisikan syaitan. Duduk dalam ni kat jari-jari sini dia masuk. Dia bagi talbis iblis. Cukup takut benda ni. Kita nampak benda ni simple, tapi siapa yang kena nak keluar tak boleh. Cukup susah kita nak withdraw. Dia jadi ketagih. Ketagih ni main kan macam tu. Ketagih ni dia jadi macam kita semayang tu pun tak boleh duduk. Semayang, dalam semayang tu masih lagi kepala ni. Dia bukan kacau ni. Emosi kita, perasaan. Dia ni perasaan. Dia tarik teringat. Benda ni serius. Kalau siapa duduk dalam bidang security, dia memang nampak benda ni. Cuma benda ni agak bahaya sikit lah. Kita tak cakap
benda ni mudarat tu lebih berat lagi nah. Kita kena bagi tahu dia sensitif. Okey. Jadi jangan upload gambar secara close up. Close up nanti your foto bila ada eye to eye catching, dia akan sihir kat situ, dia akan susah. Very simple sihir. Attack kat mata. Bila orang selalu perempuan kan dia suka tengok gambar kan, nak tunjuk pipi dah cantik pakai produk apa? Produk kata apa? iPhone kan. Main. Kamalat, for life. Apa-apa lah pakai Okey. apa-apa. Rakal lah gambar kan, mata tu berdiak hitam biru, tengok macam colour muka tu. Pipi semua nampak, itu dia panggil tabarruj. Kita budak-budak ni kita tak sadar, dia tak ada orang apa dia. Saya selalunya saya tengok benda macam tu, saya duk tengok ke apa masalah budak ni? Dia tak dapat info. Kita tak boleh direct attack dengan dia. Kamu tak lewat macam ni, harap tak boleh, dia tak akan ikut. Kita kena cari jalan lain. Agak jauh sikit jalan dia bagi dia faham benda tu adalah salah. Kita buka satu FB, orang masuk maksiat dalam tu, wanita tak bertudung, dosa makan kat kita. Kalau kita mati, website masih aktif, dosa tu tak sampai ke kubur. Tu bahaya dia. Bahaya FB ni. Kalau kita kat WhatsApp ni tak ada benda sangat, kita dengan dia je. Tapi FB ni, nama dia pun FB, Facebook, siapa pun boleh access. Jadi data ni, bila kita masuk, gambar data kita, dia akan simpan untuk tujuan dia nak manipulate. Apa saja dia akan manipulate dalam sistem. Nanti. So jadi media sosial adalah alam maya. Alam, satu alam. Hanya boleh dimasuk dari alat bernama handphone. Lain tak boleh. Dan di dalamnya manusia akan melaluinya bersama emosinya, perasaannya, nafsunya yang dikawal oleh iblis dan dajjal. Memang dia kawal kita masuk dalam tu. Tak usah sembanglah beriman macam mana pun. Dia masuk dalam tu, dia lekat. Semua masuk. Ini suruh masuk. Dia macam besi pelani. Jika wanita, ianya adalah tabarruj. So close up foto is very dangerous dalam tu. Sebab sihir sangat kuat. Dajjal masih kawan saya, dia mengaji dengan David Copperfield kat US. Lagi dahsyat. Dia cerita saya everyday setan terbesar pun. dia terpaksa mengaji sebab dia pensyarah. Salah satu silibus dia kena duduk dengan David Copperfield. Dia cerita saya, ustaz tahu dia kata nak masuk tempat David Copperfield tu, dia jalan sampai situ dia kena tulis, isi borang semua tulis. Pertama dia hanya boleh berjalan, tak boleh tengok kanan, tak boleh tengok kiri sebab kamera duduk tengok ke dia. Dia kena jalan straight macam ni, jalan straight macam tu. Tengok tempat dia, sampai pintu dia masuk dalam bilik dia, duduk dalam tu, dia akan diajar macam mana cara nak hypnotize. Dia boleh pukau orang. Dia belajar pukau pakai ilmu David Copperfield. Dan David Copperfield ni adalah salah satu orang yang tentera dajjal, termasuklah K-pop. K-pop tu dia lah. Kumpulan K-pop dah tu tak K-pop. K-pop orang. Korea. K-pop orang. Korea. Itu kumpulan askar dajjal. Yes. David Copperfield. Ni semua, tu kepala dia. Kemudian, budak saya boleh kat sini lah. Dia mesej saya, ustaz, tolong, last message. Saya nak divorce bini saya. Doktor, kenapa? 4 bulan, dia tak tengok saya, ustaz, lantak engkau lah. Dia gila dengan K-pop. Saya tengok K-pop saya, dia bagi saya. Dia punya apa, page tu saya tengok. Dah tua lah. Tak ada model gitu. Badan pun yang tu tua dah lah. Tak apa, tak nak ke dia K-pop, tak nak ke dia dah. Dia saja seronok, gede-gede tak. Perempuan tu. Perempuan tu. Saya kata dalam tu berapa ramai orang? 2 juta ustaz, satu dunia tu. Dia gila K-pop ni tu. Dan K-pop adalah satu tentera belajar. Sebenarnya kalau saya nak cakap bab ni, kalau saya orang makin hamba kita free ya. Habis semua tak boleh? Kan tak boleh. Ini masalah dia. Bukan tak boleh, nak pakai-pakai lah. Tapi kena beradab, kena etika. Kena ada etika. Apa etika? Etika nanti, ni yang pakai etika. Cerita sikit lagi. Okay. Saya nak tambah benda ni. FB, ada kat FB, tapi ada masuk posing kat main. Pergi solat kedai, solat ke rumah. Kau solat ke lelaki dia. Kalau lelaki dah teruk tengok bini serebeh. Allah. Kami dia tengok FB. Bila kau solat lawa benar kat aku tak solat macam tu. Kacau di bini macam ni macam mana nak buat? Kamu ni bini aku kan bini kepada FB ni. Kamu adalah bini kepada public, bukan bini aku lagi. Sebab kamu nak expose wajah kamu kepada orang ramai untuk ditonton, bukan kamu tonton kat aku. Ni sebab hukum makam. Ni orang tak suka cakap macam ni. Bagaimana nak kawal diri supaya tidak terjebak dalam dunia fantasi media sosial? Iman lah. Balik persoalan iman. Sebenarnya nak cerita pasal syahadah. Macam mana kita nak cater, nak tangkap orang-orang ramai supaya ikut benda-benda yang syahadah? Kita kena ceritalah benda-benda yang tak elok, kesan dia. Imanlah sebagai pengawal manusia supaya tidak terjebak dalam perangkap dan alam fantasi media sosial. Manusia perlukan syahadat. Iman realiti, iman tidak seperti FB yang hanya fantasi khayalan. FB atau media sosial adalah fantasi ataupun fata morgana yang menghayalkan pelayarnya.
Iman menjaga penanggungnya dari disesatkan oleh iblis. Iman sentiasa akan menang dalam setiap pertarungan, manakala iblis akan kalah. Melainkan jika orang itu tidak mengambil iman sebagai hulu balangnya, dia akan tewas. Alam fantasi ini dikuasai oleh iblis dan manusia tidak boleh berhenti di situ melainkan sekadar melaluinya. Okey. Ni tu. Okey, saya tunjuk ni kan. Ni alam dia, contoh. Ni alam dia. Okey. Ni alam, contoh alam. Macam ni kan. Kita sekarang kat sini. Alam syahadah. Bila kita buka FB, kita akan tengok masuk ke sini. Khayal. Khayal, memang khayal, tak percaya kan? Betul. Kalau macam ni tu, sorry to say lah, ni isteri-isteri kan kadang-kadang kita pun ada isteri kan, dia start main FB, dulu dia akan ada masa lepas masa-masa kan, masa-masa dia akan ada depan TV, buat TV tengok siapa. Sekarang tak boleh. Dia lepas masa kemai semua, dia kadang masuk bilik. Jadi orang majnun. Apa dia majnun? Orang gila. Gila apa? Gila FB. Dulu sembang lelaki, tak boleh lah, tak boleh. Net dah ting 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 tengah malam tengah tidur kita, ting ting Dajjal beritahu. Dah tengah tengok. Ni lelaki duduk belakang. Dah tak boleh. Ni happening nowadays. So inilah sihir Dajjal. Dia bawa masuk ke dalam alam khayal. Tadi saya cerita alam ni ada 14 alam. Manusia ilmu tarikat yang hidup di dunia hari ini, siapa saja, everybody wajib lalu ke sini. Mana alam kita? Mana rumah asal kita? Kat mana rumah kita? Ni Tok, nak balik ni macam mana? Ni tak boleh lalu, sangkut dengan jin, duduk sono happy. Tak sampai sini lagi. Ini alam roh, tempat roh-roh yang mati diletak di sini. Tinggi sikit alam barzakh. Ni alam malakut, alam malaikat. Yang baru punya tu juga pernah dengan malaikat. Dan ni tempat kita. Dekat sinilah kita asal duduk masa bila roh kita ketika dijadikan oleh Allah, dicipta, Allah letak di sini. Mana Allah susunkan mengikut saf. Setiap satu abad saf ni yang ni. Kita Datuk duduk sekali, ingat dulu. Ingat dah sekali dulu. 50-an sebelah. 50-an sekali lah. Okey. Lepas tu Allah tanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidina. Bukankah Tuhan kamu? Allah tanya kita semua. Semua roh jawab, bala, benar. Syahidina, kami menyaksikan. Kami bersaksi engkau tu Tuhan yang kami sebut. Allah kata, oleh kerana kamu bersaksi hari ini, aku Tuhan kamu akan aku jadikan bapa kamu Adam sebagai saksi atas apa yang kamu ucap pada aku hari ini. Akan aku jadikan gunung ganam, bukit bukau, langit dan sebagainya sebagai saksi atas apa yang kamu ucapkan hari ini. Jadi hari ini, langit yang kita junjung, bumi yang kita pijak, semua ni adalah saksi kita di depan Tuhan Rabbul Jalil besok. Bagaimana kalau kita duduk dalam maksiat itu? Kalau kita tak ajak manusia balik kepada Allah, kita duduk dapat pahala, kita nak pergi ke mana besok? Jadi Allah jadikan ni semua saksi, bukan saja-saja. Sebab tu duduk sembang dengan kawan kan depan rumah, pegang pokok, patah pokok, ambil daun. Haram! Kenapa kau patah pokok tu? Tak ada sebab. Kalau nak tebas boleh Ustaz? Boleh, harus. Membersihkan boleh. Tapi kalau sengaja patah tak boleh. Tengok semut, pijak semut, tak boleh. Panggil kucing, miau, boy. Panggil boy. Kucing panggil boy. Tak bagi makan, haram. Apa lagi? Sebab tu bila nak zikir, pertama minta ampun dengan Tuhan atas. Kalau semut banyak rumah spray tak apa kan? Dia cerita macam tu. Bila nak zikir, kena minta ampun kat Tuhan daripada dosa-dosa terhadap makhluk-makhluk Tuhan yang kita dah buat. Makhluk Tuhan tu daun, pokok, bumi ni, ikan yang kita seksa, kita tangkap ikan, pancing ikan, kau main, tak ikan. Lepas tu angkat ikan tu dah tercekik nak mampus ikan tu, angkat naik, okey bang, buang balik. Tak pasal macam ada seksa ikan tu. Nak makan. Nak makan tak apa, jangan play a fool. Okey. So jadi benda ni kena minta ampun. Minta ampun kepada hutang piutang yang kita pinjam tak bayar ke orang, duit orang yang kita makan, baru boleh zikir. Jangan terus zikir, minta ampun dulu, takut zikir tu lara, sia-sia Allah tak terima. Tu kena banyak, tu kena ada kaedah dia. Lepas tu tak boleh. Makhluk Tuhan kena jaga, anak cucu Adam kena jaga, kena beringat, kena minta ampun. Okey, baik. Sampai di sini, bila jin bawa masuk kita dengan FB, kita duduk kat sini dah. Di sinilah tempat manusia paling ramai sesat dan tersangkut di sini. Tak sampai sini pun. Kalau nafsu tadi, amarah sini, lawamah sini, mulhimah sini.
Barzah ni maknanya alam barzah, alam sempadan antara alam benda dan masa dengan alam bukan benda dan masa. Di sini dia panggil alam benda. Ada benda, ada masa, ada waktu. Di sini tak ada. Nak cakap pun tak ada. Bila roh yang mati besok dibawa naik ke atas, dia tak ada huruf, tak ada perkataan. Apa pun tak ada, macam Al-Quran. Al-Quran dibawa turun ke bumi ni daripada oleh Jibril. Jibril naik kat dalam lahut, hafal semua Al-Quran, turun transfer kat Muhammad. Tak ada huruf, tak ada Al-Quran, tak ada bunyi. Di sini tak ada bunyi, nak sebut apa pun tak ada. Macam mana kita communicate? That's special, alam akhirat. Di sana besok, cara berhubungan dia bukan dengan kataan lagi, dengan kau yang lain. Itu kita kemudian. Baik, so jadi bila masuk di sini, maka sesatlah hidup di sini. Bila orang dah gila tadi, fantasi tadi, dia tak boleh nak keluar dah. Pintu keluar tak ada. Dia tak boleh tunggu bawah dah. Dia kena terus naik ke atas. Siapa nak bawa dia? Okey. Masa kita datang ke sini, ni, bila di sini ni alam syahadah ni, bila si ibu dan bapa ni kahwin, maka jatuh benih, dapatlah benih tu daripada nutfah sampailah jadi mudghah, sampailah jadi segumpal daging, besarlah jadi baby. Cukup 120 hari, maka Allah perintah pada malaikat pun naik di alam lahut. Malaikat bawa roh kat sini. Dia turun. Lalu alam ni dibalut dengan cahaya Jabarut. Kalau tidak hancur, roh tu kan hancur lebur. Sebab di sini cahaya terlalu terang. Roh kita tak boleh tahan cahaya tu. Sebab terlalu kuat cahaya malaikat situ. Lalu alam ni dibalut cahaya malakut sampai alam barzah. Roh kita tengok semua alam ni masa dia turun. Roh tu kita dah. Kita ni dah tengok dah. Tak ingat apa Ustaz? Sebab duduk dalam jasad yang bangsa tanah, air, api, angin. Bangsa dia gelap. Gelap tu minaz zulmat. Minaz zulmat tu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulmati ilan nur. Dialah Allah penolong kita yang mengeluarkan kita daripada zulmat kepada cahaya Allah. Nak keluar ni Allah wali. Jadi dibalut sampai alam jin, sampai alam syahadah, masuklah dalam rahim ibu. Bila masuk, malaikat tanya Tuhan, apa nak buat budak ni? Maka Allah kata tanyalah kepada dia, apakah kamu sanggup menerima akan amanah Allah? Apa dia amanah Allah? Iaitu buat baik, dibalas baik, buat jahat, dibalas jahat. Maka anak tu kata, aku sanggup, maka hiduplah sampai hari ini. Kalau dia kata tak sanggup, dia akan dimatikan ketika umur dia sebelum sampai akhir balik. Sebab tu budak mati jatuh telaga lah, jatuh tasik lah, tak sungai lah. Sebab di alam luhur dia orang tak ni, sanggup. masa ditanya dalam perut ibu tu, dia tak sanggup terima amanah Allah. Maka anak tu tadi, tunggulah mak bapak dia di syurga. Anak tu masuk syurga, dia tunggulah mak bapak dia nanti. Okey, faham kan? Maka itulah didai 4 perkara. Apa dia? Bahagia dia, rezeki dia, bahagia dia, celaka dia. Ha tu dia. Takut tu. Sini. Sebab tu pada wali dia tengok dia nampak tu tak ada tutup lagi. Cap tak ada pakai. Cap tu murtad tu dah pakai tu. Cap tu. Pakai cap tu. Pakai mouse tak apa lagi, selamat. Budak dia sangat imam bawa, Ustaz apa tak dia pakai lagi? Ni, bow. Bow tu kan dia Kristian salib. Dua benda tu dalam kitab tulis tak boleh pakai. Dia ni murtad. Pasal kita dah menafikan ni. Itu yang main golf pakai cap tu apa jadi? Saya dah main golf. Dah, tadi Ustaz dia main golf kan. Saya cerita je seronok ya. Main golf pakai. Kalau saya main golf tu one to one hole je. Lain tak boleh. Main golf pakai. Tak boleh dah tu, buang lah. Kalau tak tahu tak apa tu. Saya tak main dah. Cerita dia kalau tak tahu tak apa, tapi kalau dah tahu tinggal lah, tak susah pun. Pakai kopiah tu dah tua tu. Pakai topi. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Udah lah, kita sampai at the end lah. Okay, mana dia lagi? Okay, faham tak pasal alam ni? Faham tak pasal alam ni? Tak faham lagi? Ni pasal alam ni. Boleh faham kan? Ni dia kata alam. So jadi, okey. Ni dah sampai dah ni. Dah sampailah alam rahim. Kemudian kita bersetuju untuk terima amanah Allah, maka kita pun dihidupkan di atas muka bumi. Persoalan dia, nak balik dengan apa? Siapa nak bawa? Masa datang malaikat bawa. Nak balik siapa nak bawa? Ada tak nak bawa? Ni. Siapa nak bawa? Ni persoalan ni. Hari ni persoalan dia. Ini persoalan dia yang kita nak cerita. Kena ada guru. Tak ada guru. Duduk dekat ni.
sangkut sini. Sedangkan kita kena balik sini. Ini rumah asal kita. Itulah kena ada guru mursyid yang kita nak syahadah, nak baca zikir taurikat tadi, sebab perlukan guru mursyid supaya guru bawa kita balik. Nak naik tak senang ni ingat mudah nanti saja kita tajuk dia satu tajuk khusus sebab perjalanan mi'raj balik kepada Allah. Jadi ini salah satu lagi punca kerosakan manusia. Ini tak payah tengok yang kelas kan. Macam mana makanan syubhat melahirkan manusia hipokrit, sebab Allah kata apa? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang halal lagi baik, sebab supaya tidak jadi macam ni. Contohlah bukanlah kata budak ni pun. Kita pun saya gambar hiasan je. Tak mau jadi macam ni. Siapa punya agenda ni? Agenda daripada Yahudi laknatullah. Ni semua cerita-cerita jahat ni. Ini contoh duit syubhat pula. Semua nak kena jaga. Syubhat, duit haram. Okey, lahirnya umat yang fokus dunia. Ini pun sama juga. Pencipta-pencipta membunuh dunia tadi. Okey, saya nak kena ringkasnya. Ini kita panjang sikit. Sebab itu setengah ulama menghukumkan wajib fardu ain mengucap dua kalimah syahadah sekali semua hidup apabila sampai taklif. Taklif syarah ni hak akhir balik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Dan sunat muakkad pada mana-mana waktu kecuali waktu solat dan masa seorang jatuh murtad. Jatuh murtad dan solat wajib kena ucap. Lepas tu syahadah dan solat wajib. Kalau tak syahadah tak sah solat. Kalau syahadah salah macam mana? Tadi kalau tak mengucap tak sah. Kalau syahadah salah sama jugalah. Okey. Yang ini macam ni. So jadi kalimah ini apabila diucapkan dia yang disertakan kepahaman nyata bersungguh-sungguh, makna mana itu sudah nasihat daripadanya. Ini kalimat ini. Dia kena ucap dengan kepahaman. Dia jadi saksi. Asyhadu tu bukan asyhadu tu mana aku nak saksi. Aku nak saksi tu berarti aku yang mengenal, aku yang mengetahui akan ketunggalan dan keesaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Dia tak boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak kena tuan, maka tak sah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kena kenal Allah, kenal Muhammad. Itu. Ni yang kata orang tajuk ni yang dihilangkan. Kenapa? Sebab tajuk syahadah bila orang-orang Islam Malaysia Melayu tak mengaji, apa akan jadi kat masyarakat kita? Habis tak kena tuan. Memang dakwah kafir laknatullah ni dia nak menghilangkan syaitan. Dia buat benda ni dia nak kita termasuk neraka dengan dia. Jadi kita pula dah tengoklah something is going wrong dengan kita punya subjek. Apa kita buat? Okay, kita buat. Sekarang ni kita buat. Saya dah sebenarnya saya ada buat ni lama dah. Kadang-kadang dalam kumpulan macam ni, kadang-kadang kumpulan macam ni. Tapi alhamdulillah sekarang kita dah ada dengan koperasi dengan apa, so kita team up sekali. Koperasi ada, nak cari duit ada, nak mengaji ada, semua ada. Okey. Kemudian bila kita ucap syahadah ni, maka ianya jelas mengeluarkan seorang itu daripada syirik uluhiyah dan syirik khafi yang membawa kepada kufur dan maksiat. Bila kita ucap syahadah, dia bawa kita kepada iman dan taat. Ni cerita ni. Sebab kita ucap. Nanti orang tanya pula, kenapa kena duduk macam ni? Kenapa kena duduk berlutut macam tu? Sebab itu sunnah. Ketika Jibril datang jumpa dengan Rasulullah, apa dia buat? Dia duduk depan Nabi, letak tangan-tangan Nabi, dia tanya, akhbirni, khabarkan padaku ya Muhammad, iman, Islam, ihsan. Itu yang kita ulang-ulang saya sebut-sebut dalam kuliah online kan. Iman, Islam, ihsan. Itulah benda ni yang ada yang berkaitan dengan hukum hakam. Kena duduk macam ni. Okey. Jadi nak mengeluarkan manusia tu contoh daripada kufur. Kufur ni sini kepada iman dan taat. Rukun tasawuf ada berapa? Ingat tak? Ingat tak rukun tasawuf ada berapa? Kufur, apa makna kufur? Kufur dan maksiat. Apa dia kufur dan maksiat? Tak ingat dah tu. Tak ingat dah, buka balik. Iman dan taat apa? Lupa habis dah. Macam mana? Okey. Ni yang kena syahadah. Sebab tu ulama setengah memfardukan wajib ucap. Jadi kita kena faham. Setengah ulama, setengah dia tak payahlah. Kita kena follow mana satu. Okey, ni kalimah agung. Ni nak cerita sikit. Ni bahaya ni yang ni. Yang ni lagi bahaya ni, kedudukan ni. Nak bagi faham. Okey. Kalimah ni kalimah agung.
Maknanya kalimat ini akan lari daripada tempat duduk dia. Ui, lari macam mana ni? Di diri setiap manusia yang menerima akan dia melalui lidah, anggota dan hati atas nama murtad, munafik, zalim, fasik. Dia terima kalimat syahadah ni, dia tak ikhlas. Dia kata, alah mengaruh ya dengan ni. Dah paksa datang, ngucap je lah macam tu. Ni, duduk kat sini. Sekadar mempersedangkan agama, contoh sekadar berubat. Orang sakit dah berubat, kita syahadah dia. Ataupun datang ada hajat, kita bersyahadah dia macam ni. Syahadah dia. So dia pun terima, lepas tu hilang. Tak mana. Maknanya syahadah tu akan lari. Bila dia lari pada hati dia, maka tinggallah kufur dan maksiat. Dalam hati kita tak boleh duduk dua benda yang berlawanan. Mesti benda yang sama. Bila ada iman dan takwa, iman dan taat, apa yang kena keluar? Kufur dan maksiat kena keluar. Bila ada kufur dan maksiat, iman dan taat kena keluar. So kena pilih. So kita kena buat keputusan nak duduk apa dalam hati kita. Kalau ada iman, taat, kufur kena keluar. Kalau ada kufur maksiat, iman tu keluar. Mustahil dua benda yang berlawanan berada pada satu tempat dalam masa yang sama. Mustahil, it's impossible. So kalau ada Allah, dunia keluar. Ada dunia, Allah kena keluar. Kita hati. Ini kita takut kan. Okey. So jadi inilah rupa dia, keadaan dia. Macam mana mana-mana manusia yang terjebak atas nama murtad, munafik, zalim, fasik, maka nama dia ajaran sesat. Sesat macam tu je. Dia terjebak dari sini maka dia batal syahadah dia. Sama ada melalui lidah dia sebut anggota dia atau anggota hati dia. Salah satu dia, inilah dia keadaan manusia yang duduk atas nama ni. Bila syahadah dah hilang, jadilah dia penegak dan sesat dan pengamal sesat. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia puasa, maka dia duduk dalam keadaan sesat lagi ni. Ini kita takut sekarang ni. Dua kalimat syahadah, kalimat tauhid. Melahirkan apa? Iman, Islam, ihsan. Itu dia benda dia. Iman, Islam, ihsan bukan warisan, tetapi zahirnya melalui penerimaan dua kalimat syahadah. Iman tak datang dengan sendiri. Iman kena cari. Iman tak datang sendiri. Nak cari di mana iman? Di mana iman dicari? Iman iqrar bil lisan dengan lidah, tasydid bil qalbi, amal dengan anggota jawarih. Maka kita duduk di depan ramai-ramai, kita mengucap syahadah, ikrar, kita tasydid dengan hati, kita amal. Maka itulah nama dia. Ketika itulah iman akan masuk dalam hati kita. Mana dia tak datang sendiri. Dia kena melalui dua kalimat syahadah. So jadi iman kena disemai, dibaca sejak bila? Akil balik. Sebab tu kena tak syahadah budak tu bila dia akil balik, syahadah cepat-cepat, jangan tunggu lagi. Siapa nak syahadah budak ni? Anak kita yang akil balik. Bukan mak bapak. Bapak. Sebab bapak tu apa? Wali. Kerja wali, jaga anak. Panggil anak, "Bang, kamu ni dah sampai kan? Akil balik kan? Dah balik belum? Dah balik belum?" Ustaz, 8 orang anak Ustaz. Buat kecil ni 8 orang anak. Bini apa? Tu macam syair tadi. Puisi pun on the spot. Nah, baca puisi. Sajalah. Tak boleh, dia hulu balang ni kan. Dia kena semangat, penting. Baik. Lepas tu kena wali adalah penjaga. Kena ingat ni, semua ada nama syahadah besok. Bila anak dah besar, Ustaz boleh free dah. Ustaz free dah. Kamu syahadah lah dulu, anak bini kamu tu dah lepas tu, bawa lah. Ada masa kita buat program macam ni, betul lah, bawa dah anak. So kita buat untuk apa? Saya tengah dalam program, kalau diizinkan, kita nak pergi ke sekolah yang budak-budak tu dah sampai akhir balik. Maknanya tingkatan 4-5 ke atas. Kalau Datuk ada ruang, kita buat kat sekolah. Dulu saya buat dekat USN kita buat. Alhamdulillah. Maknanya budak ni, kita minta bapak dia, tujuan dia kita nak ajar dia syahadah supaya dia membesar dengan syahadah. Siapa nak marah untuk nak marah kita, insya-Allah. Kita free je kita buat. Kita nak kumpulkan seramai. Saya buat di Indonesia, Baitur Rahmah University di Padang saya pergi baru ni. Di Indonesia. Saya selalu ke Indonesia buat kuliah. Ni 7 rotik ni. Ni nak panggil lagi 15,000 orang. Nak panggil buat syahadah. Dia orang di sana dengar pada syahadah dia tanya, "Kat mana nak ambil ni Pak Ustaz, nak terima di mana?" Di Indonesia dah hilang syahadah. Jadi bila saya turun sana, alhamdulillah di Medan, kalau 2 malam saya turun, 2 malam 2 kuliah masjid buat kuliah syahadah saja. Itu habis talqin semua orang. Alhamdulillah tu, benda ni sangat cukup banyaklah menolong. Sampai kan ni kan pada dia on call, "Pak Ustaz, zikir yang bagi tu alhamdulillah memang dia orang baca." Ini kekuatan iman mempertahankan maruah dia. Kita perlukan satu kekuatan gaib. Maka kekuatan gaib itu adalah iman. Iman ni benda gaib.
Iman ni benda lain tak nampak. So kita perlukan iman. Iman tu. Sebab tu manusia perlukan kekuatan luar biasa untuk daripada barisan bakasan hijab untuk mengenal yang right itu dah Allah SWT. Mana kita nak kenal Tuhan, kena ada iman. Tanpa iman tak ada siapa pun boleh kenal Tuhan. Sebab yang kenal Tuhan tu roh kita. Roh kita yang beriman kepada Allah. Itu dia. Itu insya-Allah. Okey. Itu je. Okay. Ini yang tak nak panjang lagi dah. Kita 12 dah. Ini saya nak cerita sikit pengertian tentang kalimat asyhadah. Apa makna asyhadah? Jadi bisa orang tanya kan, Ustaz, syahadah tu apa makna? Penyaksian akan sesuatu dengan dalil yang qati'ah, ini yang qati' yang sangat-sangat jelas. Maknanya orang yang menyaksikan ketuhanan Allah, dia kena faham, kena kenal, kena tahu Allah Ta'ala. Tidak syahadah tu jadi sia-sia. Dah kita hidup sekali je, nak hidup dah. Jadi asyhadah berarti mengetahui, menjelaskan, menerangkan. Berarti bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita kena iqrar, yang ikrar dan hakikat. Maknanya kita kena iqrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana? Kita iqrar. Betul kalau sebut syahadah, iqrar apa? Kita nak menyatakan apa? Kita buat jari gini. Nak menyatakan tauhid, kita buat jari gini. Kadang kita ajar orang Islam, tak jari ni asyhadu alla ilaha. Sebab apa? Nak menceritakan, nak menyaksikan Allah itu tunggal ataupun esa. Nak satu. Yang kamu itu je. Jadi orang yang bersyahadah, yang bersyahadah ini berarti orang yang menyaksikan akan sesuatu peristiwa dan orang itu dinamakan saksi kerana ia memberitahukan sesuatu yang dia tahu. Ini orang ni bila kita mengucap, kita lah yang mengucap ni. So bila kita mengucap, kita kena beritahu kepada orang lain, aku kena Tuhan, kena khabar. Sebab tu bila kita mengucap syahadah, ni bergegar tiang nur depan arasy. Bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah tu, tiang arah, dia besar ada tu tiang. Tiang tu sentiasa bergegar. Malaikat tahu dah di bawah ni ada orang sebut. Tapi ada orang sebut kalimat la ilaha illallah, tiang tak gegar apa. Mana syahadah tu sia-sia. Bila kita sebut di bawah, di atas ni bergegar. Tu sama tanda dia. Tanda syahadah kita tu diterima oleh Allah SWT. Bukan main-main benda ni, benda sungguh-sungguh. Di akhirat ada penilaian ni, tiang-tiang kita tengok kat sini. So jadi secara umum ni kita nak faham, syahadah ni membawa pengertian mengetahui. Okey. Kena tahu dulu apa dia syahadah. Kena terangkan. Kita boleh menerangkan kepada orang lain makna syahadah ni yang kita kuliah tadi. Kita boleh cerita words by words atau one by one pada orang lain supaya orang faham bahawa kita ni kenal Tuhan. Sebab tu kalau ikut bila kita mengucap syahadah di bawah ni, kita kena pacak bendera. Kalau ikut Tok Guru saya lah, dia kata kena pacak bendera sampai ke langit. Dia fikir macam mana nak pacak bendera sampai ke langit. Jadi dia kata kalau tak boleh, memanglah tak masuk akal pun nak pacak dah, tak logik. Tapi ada logik dia. Buatlah kenduri, cari kambing seekor, macam kita buat korban, sembelih kambing, bagi orang makan, tumpahkan darah, tanda pengorbanan kita kepada Allah anugerahkan kalimat agung ni. Kami dulu buat, kita orang buat dulu. Atau perceraian 4 ekor sembelih, adalah kaedah-kaedah tu. Ada duit? Boleh, ada yang warna-warna, warna bendera, merah, putih, hijau, hitam. Nak cakap kalau ayam macam kami senanglah, sembelih kami je. Ayam mana? Mana ada ayam tu dah. Ada, boleh lebih kurang sikit, ada kampung. Kambing dah senang, lagi sedap. Tak, kau pernah sembelih kambing belum? Lepas dia makan kambing dah banyak ni, boleh kira ni, kambing ni. Lepas kita sembelih kambing, kita sedekah orang makan sebab syukur kita kepada Allah. Sebab Allah anugerahkan kita kalimat syahadah, Masya Allah. Masa tu lah baru kita tahu kita tu ada nilai. Kami dulu buat. Lepas tu pula lepas terima syahadah dengan Tok Guru ni, Tok Guru tak suruh pun. Kita beli apa tau? Baju perok, pagoda. Dia melekat selai, baju perok tu. Okay, Tok Guru lepas bawa siang dah ni, kawan lain pesan, hang bawa tu esok dah jumpa pergi Tok Guru. Tok Guru tak minta. Habis dah terima syahadah, kita berbagi. Tok Guru tak, terima kasih hantar. Dia tak ada pun. Mai orang lain nak ambil kamu, pun tak ada baju ambil kamu. Dia tak ambil pun. Tapi bukan sedekah ni tu. Nak kita hubungan kita dengan murid. Tok Guru tu ikut dia dah, hak dia dah. Hak kita dengan dia sebagai hubungan.
Tapi kadang-kadang ni susah lah tengok bawah tu. Kalau nak bagi saya, bagilah handphone, iPad ke. Sampai iPhone, iPad. Tidak Kita lah. pun pakai Samsung. Kereta lah kan. Okey. Jadi maknanya lepas ni kita belajar beradab dengan orang tua. Tak salah kita beradab, kita raya orang, kita bagi orang nak tak nilai apa, tapi sebab kita bagi tu, oh budak ni kita faham dia ada adab, dia reti nak berhubung dengan kita. Kita tak minta duit kita pada duit nak beli dekat handphone tu. Tapi sebab adabul mukmin, adab orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehebatan kita orang Islam. Mukmin tu adab tu, adabul mukmin. Baik. Jadi lepas ni bila kita nak ucap, kita kena tahu dah. Kita ni orang yang kena tahu Allah dan Rasul. Dalam kalimat la ilaha illallah, apa dia kat situ? Muhammad Rasulullah, siapa Nabi? Susunan keturunan Nabi. Kita tahu siapa Rasulullah daripada kecil dia sampai dia besar, sampai jadi Nabi. Siapa keluarga dia. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah. Di sinilah disebut orang yang menyaksikan tu, dia kena tahu apa yang disaksikan. Kalau pergi court, hakim panggil saksi, kita kat sumpah apa? Saya akan berkata benar dan semuanya benar. Nah, kat court kita dah kena. Tapi last sekali kita tipu. Kita tipu jadi saksi. Macam tu. Sama dengan Allah, Allah akan tanya kita persoalan penyaksian kita kepada Allah. Kita ada syahadat. Jadi syahadat ni adalah mengetahui, menerangkan, menjelaskan di samping ikrar, iktiraf dan i'tiqad yang dikemukakan melalui perkataan ataupun perbuatan. Kita kena transfer apa yang kita yakin dalam bentuk kataan kita yang kita cakap, perbuatan kita yang kita buat. So menegakkan segala hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala itu bukti tanda kita mengenal akan Allah dan Rasul dia. Itu yang paling penting. Itu daripada al-iman. Ini dalam bentuk syahadat. Okey. Okey ke tak? Kita buat apa? Amal letih lah. Saya sejuk ekor ni bagai nak gila. Isyak ais tu. Ya. Isyak ais tu. Ekor ni. Yalah. Sejuk tu. Ini yang last kali pagi ni, insya-Allah. Jadi pengertian syahadat tadi dari segi apa? Dari segi secara bahasa dia. Ini dari segi maksud dia. Maknanya pengertian syahadat ni suatu lafaz yang khusus diucapkan untuk mengkhabarkan ilmu dan keyakinan. Ilmu mendadak ilmu. Keyakinan mendadak keyakinan. Maknanya tentang hakikat wujudan zat Allah Taala. Nak ceritakan itu bukan benda yang mudah. Dan tentang kesungguhan dan keesaannya, tentang hakikat kenabian dan kerasulan Muhammad dan kebenaran segala apa yang disampaikan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak muncul dia, nak kita faham tentang apa itu, tentang syahadat. Susah tu kalau tak ajar benda ni, orang dah tak reti sekarang ni, tak ngaji dah. Orang tak ngaji benda macam ni. Kita kena cerita balik, dia faham. Bukan kata syahadat tu mudah, susah. Sebab daripada syahadah itulah terpancarnya solat, puasa, zakat, haji dan semua alam ini daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh kalimat tu. Tapi kita tak belajar, kita sibuk benda lain. Ini alhamdulillah kita dapat tamatkan satu sesi kuliah pada pagi ni. Dan insya-Allah pada kita syahadah ramai-ramai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.